Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah kali ini kita akan bicara tentang zakat al-an'am. Al-an'am ialah binatang ternak. Bila sebut al-an'am, kebiasaannya orang akan terus saja ingat kepada 3 jenis binatang saja. 3 kategori. Kategori yang pertama, kategori unta. Kategori yang kedua, kategori lembu. Yang ketiga, kategori kambing. Dinamakan kategori, kita panggil dia sebagai kategori kerana unta ni ialah binatang yang asalnya tu, dan semua yang seperti unta, seperti lama. Di Tibet orang tidak ada unta, tapi orang bela lama. Jadi unta juga adalah kias kepada unta sebab dia sepertinya unta. Manakala bakar lembu itu, yang seperti dengan bakar ialah jamus, iaitulah apa, kerbau. Begitu juga kalau di Eskimo, semua binatang yang besar-besar tak ada. Sana orang tak boleh unta, tak boleh lembu dan kambing. Tapi ada satu binatang besar boleh hidup sana untuk makanan. Orang biasa pelihara untuk pengangkutan dan untuk makanan, iaitulah rusa Eskimo, kan. Rusa saja. Jadi rusa dikategorikan kepada bakar, iaitulah lembu lah. Dan ghanam ni kambing. Jadi kambing ni ada, secara umumnya ada 2. Satu yang syah, biri-biri. Satu lagi yang ma'iz. Selain daripada biri-biri tu namanya ma'iz. Jadi semua tu kambing. Baik. Jadi al-an'am jamak kepada kalimah na'am. Jadi rasanya tak ada soalan kat sini, sebab dia bukannya kata ini ta'rif, kan. Ini ialah pengertian. Kalau dia tanya pun mal murad, al-murad, al-murad artinya yang dikehendaki. Bi al-an'am, bi al-an'am, mal murad. Jadi kena hafalah maksud al-murad tu apa, kan. An'am ni, jadi al-an'am yutlaqu al-an'am, disebut al-an'am tu ala al-ibil, kepada binatang unta, wal baqar, binatang lembu, wal ghanam, dan binatang kambing. Jadi al-murad bil an'am huwa al-ibil. Terus dia kita ambil dekat sini, kan. Ambil yang ni, ambil ini. Wal baqar, wal ghanam, 3. Yang ni tak payah pun tak apa. Tak payah pun tak apa. Jadi kalau jawapan kepada soalan mal murad, apakah dia yang dikehendaki dengan al-an'am, maka jawapannya ialah al-ibil wal baqar wal ghanam. Jamus, apa tadi tu, kerbau, dia masuk kategori baqar. Dalil masyru'iyati zakatil an'am, zakat binatang ternakan. An Salim an abihi, daripada Salim daripada ayahnya berkata, kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menulis surat kepada gubernur-gubernur baginda, kitab as-sadaqah, tentang kitab ni kewajipan sedekah. Fakana fihi, terkandung di dalamnya, di dalam tulisan surat baginda tu, antaranya ialah fi khamsin minal ibili syatun, 5 ekor ibil. Ibil ni unta, zakatnya ialah seekor kambing biri-biri. Wa fi ashrin, 10 ekor unta, zakatnya ialah 2 biri-biri. 15 ekor unta, okey, zakatnya ialah 3 ekor kambing biri-biri. Ishrina wa fi ishrina, 20 ekor unta, zakatnya ialah 4 syiah kambing biri-biri.
Baik. Wa fi 25 pada 25 pula, 25 ekor unta kalau dipelihara dalam tempoh setahun, maka zakatnya ialah barulah 1 ekor anak unta betina umur 1 tahun masuk 2. Dan nisab zakat ibnatul makhad ni, ibnatul makhad, 1 ekor anak unta betina yang umur dia 1 tahun, nisabnya ialah daripada 25 ekor sehingga ke 35 ekor. Jadi dalil ni menceritakan, meriwayatkan tentang zakat unta je terus. Artinya binatang ternakan kena zakat. Pada unta bermula nisab dia 5 ekor dulu. Tapi tak bolehlah keluar seekor unta. Dan unta tu susah nak beranak. Harga mahal pula tu. Jadi baru 5 ekor. Tiba-tiba keluarkan seekor jadi 4. Jadi Islam dia agama yang samhah. Dinun samhatun. Agama yang sangat berperi kemanusiaan. Jadi dah 5 ekor, bila dikenakan zakat 5 ekor tu bukanlah diambil daripada salah seekor daripada unta tu, tapi keluarkanlah seekor kambing. Seekor kambing biri-biri kan. Umurnya yang dah layak disembelih lah, iaitulah 1 tahun. 1 tahun dah umur dia. Takkan anak kambing biri-biri kan. Sekurang-kurangnya umur 1 tahun. Lebih bagus. Tapi sekurang-kurangnya kambing tu nak keluarkan zakat mestilah yang telah layak disembelih. Okey, bukan anak kambing. Okey. Jadi setiap pertambahan 5 ekor, jadi 5 campur 5, 5 campur 5 jadi 10 kan. Okey, jadi 10. Jadi yang pertambahan yang kelima tu, ataupun 5 campur 5 jadi 10, yang ke-10 tu. Yang ke-10 tu, ni yang ke-10 tu. Maka dah jadi nisab baru. Bila tambah lagi 5 ekor jadi jumlah semua 10. Tambahan yang ke-10, maka menjadikan zakatnya 2 ekor kambing. Kalau tambahan tu menjadi jumlah semua 9, belum lagi. Dia masih lagi seekor kambing zakat dia. Kan? Masih lagi zakat dia seekor kambing. Tapi kalau dia bertambah dan tambahannya terakhir ialah menjadikan jumlah untanya 10 ekor, barulah bertambah kadar zakatnya, iaitulah 2 ekor kambing biri-biri. Kemudian dia tambah lagi 5, menjadi 15. Jumlah yang ke-15 itulah menaik kepada nisab baru, iaitulah 3 ekor kambing kan. Pada nisab yang baru tu kadarnya ialah 3 ekor kambing biri-biri. Tambah lagi 5 jadi 20 kan. Jadi 20 kan. Yang ke-20 tu menjadikan dia masuk nisab baru. Yang ke-20 ni. Kan. Jadi kadar bagi nisab yang baru tu ialah 4 ekor kambing. Tambah lagi 5 menjadikan dia 25. Maka yang ke-25 ni masuk nisab baru. Iaitulah masuk kepada barulah layak untuk keluarkan seekor. Jadi daripada 25 keluarkan seekor tinggal 24 kan. Tahun depan beranak lagi seekor jadi 25 balik kan. Bila dia jadi 25 balik, umur dia masa dia lahir tu sampai ke tahun depan tu belum cukup setahun lagi, maka belum layak untuk bagi dikeluarkan zakat, kerana umur anak unta tu belum cukup setahun, kerana di antara syarat zakat dia mesti haul, cukup 1 tahun. Cukup 1 tahun. Bilangan tu 25 ekor. 25 ekor dia pelihara unta tu cukup 1 tahun baru keluar zakat.
Jadi tunggu anak unta yang baru lahir tu umur dia cukup 1 tahun, barulah cukup haulnya. Dalam jumlah 25 ekor barulah keluarkan 1 ekor bintu makhad, anak unta yang umur 1 tahun masuk 2. Maka jadi 24 balik kan. Jadi 24. Lepas tu dia tak beranak 24, maka zakat dia kambing. Selagi mana 24 ekor, maka dia punya zakatnya setiap tahun ialah 4 ekor kambing. Naik lagi jadi 26, maka seekor makhad kan. Sampailah jumlah dia 35 ekor. Masuk 36, Nabi tak cakap 35 ni berapa kan. Berarti had dia 35 masuk 36 baru nisab baru. Nisab baru lah. Okey. Ajma' ulama ala masyru'iyati zakat al-an'am, zakat binatang ternakan tu ijma' ulama memang telah disyariatkan. Ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan begitu. Kemudian syarat wajib zakat al-an'am, binatang ternakan. Okey. Yang pertama, mestilah cukup nisab. Nisab bagi unta 5, bagi, kita tengok sini, bagi lembu 30, bagi kambing 40. Ingat nisab dia, nisab yang awal tu kan, nisab awal. Jadi mula-mula kita kalau hafal secara bermodul, kita hafal bilangan nisab dia. Kita hafal nisab dulu. Jadi mula-mula kita susun dulu binatang tu daripada besar kecil-kecil, lepas tu kita susun nisab dia. Okey. 5, 30, 40. 5, 30, 40. 5, 30, 40. Apa yang 40 tu? Kambing lah. Ghanam. 5, 30. 5 tu apa dia? Unta. 5, 30, 40. 30 apa dia? Lembu. Okey, dah ingat dah. Okey, itu nisab dia kan. Lepas tu kalau unta ni tambah dia 555, yang tambahan kelima tu baru nisab baru. Kalau lembu ni tambahan dia 10, 10, 20. 10, 10, 20. Lepas tu 10, 10, 10 kan. Jadi tambahan kali pertama 10, tambahan kali kedua 10, tambahan kali ketiga 20. Okey. Jadi 30 tambah lagi 10 jadi 10 ke? Ya, 3 tambah 10 jadi 40. Yang ke-40 nisab baru. 40 tambah lagi 20 jadi 60. Yang ke-60 ni nisab baru. 60 tambah 10 jadi 70. Yang ke-70 ni nisab baru. Jadi ingat betul. Kalau unta 5 4 kali. 5, lepas tu tambah 1 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Okey. 3 kali tambah 5. Okey, 3 kali tambah 5. Okey, itu nisab dia apa tu bertambah mengikut 555 pada peringkat pertama. Betul. 1, 2, 3 kali tu masih lagi dia punya kadarnya seekor kambing. 3 kali tambah 55 tu kadar zakatnya kambing. Kemudiannya tambah dah 3 kali tambah 5, ni berapa? 15 3 kali tambah 15, 15 1 kali, 15 2 kali. Jadi 2 kali tambah 15 ni kan, bukan 3, sorry, daripada 25 jadi 36. Okey. Tambahan kali pertama jadi 26. Tambahan 15 yang pertama jadi 26. Okey. Tambahan yang ke-15 tu dah mula nisab baru. Kemudian tambahan 15 kali kedua nisab baru. Tambahan 15 kali ketiga nisab baru lagi. Okey, nisab baru kan.
Nisab baru. Kadar dia bila dah nisab baru tu kadarnya lain kan. Kadarnya lain lah. Yang ni pula berapa? Ni pun 15 juga ni. Ini pun 15. Okey, maksudnya daripada 25 ke 36 ni tambahan 15 ekor. Kan? Ya ke? Sorry salah kan. Jadi okey. Daripada 36, okey. Sini lah. 25 jadi 36 berapa? Okey. 36 tolak 25 11 lah. Okey. Tambahan 5 kali pertama, tambahan 5 kali kedua, tambahan 5 kali ketiga, tambahan 5 kali keempat. Okey, kali yang ketiga tu nisab baru dia bermula daripada 25, kadar dia dah anak unta dah. Okey, sebab dia 20 lebih 20 ekor, lebih 25 ekor kan, 25 ekor dah lebih kan. Okey. Jadi daripada 25 tu dia nak masuk nisab baru pula, dia kena tambah lagi 11 ekor. Okey. Daripada 25 nak jadi nisab baru tambah lagi 11 ekor. Barulah dia jadi nisab baru dan kadarnya 1 bentul labun. Apa dia bentul labun kemudian lah. Kemudiannya daripada 36 nak masuk kepada nisab baru kena tambah lagi 15. Ya ke? Kena tambah lagi 10 kan, 10 ekor. 46 tolak 36 10 kan. Tambahan 10 ekor. Daripada 36 nak masuk kepada nisab baru tambah lagi 10 ekor kan. Kemudian daripada 46 nak jadi nisab baru balik, 46 tolak 61, jadi tambah lagi 15. Okey, jadi 11 10 15. Okey, yang ni pula nak masuk sini jadi 15. Okey. Itulah. Yang ni tambahnya 11, ini tambahnya 10, yang ni tambahnya 15. Okey, nak masuk nisab baru lah. Okey. Maknanya kita ingat sampai 25. Mula aja 25, nak masuk nisab baru tambah 11. Sampai 46, sampai 36. Daripada 36 nak masuk nisab baru tambah 10. Daripada 46 nak masuk nisab baru tambah 15. Jadi 61 nak nisab baru tambah 15. Gitu. Dan daripada 76 nak masuk nisab baru tambah lagi 15 juga. Okey, betul tak? 91 tolak 76. Jadi kita ingat macam mana? 5, 10, 15 sampai 15, 20. Okey. Macam mana disebut? 5, 5, 5, 5. Okey. 1, 2, 3, 4. 4 kali 5. 5 tu 4 kali. Okey. 5, 4 kali 11, 10. 5, 4 kali 11, 10. 15 3 kali. 5 kali 4, 11, 10.
15 kali 3. 5 itu zakat unta kan. 5 kali 4 11 10 15 kali 3. Tengok. Jadi 5 kali 4 tu bermula daripada 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 4 kali. Lepas tu dah 4 kali, yang kali ke-5 tambah 11. Yang kali ke-6 tambah 10, yang kali ke-7 tambah 15, ke-8 tambah 15, ke-9 tambah 15. Okey, situlah cara nak ingat zakat unta. Okey, itu zakat unta. Okey, yang selebihnya kemudian Jadi itu nisab. Bagi unta yang tadi tu, nisab bagi kambing, bagi lembu pula kemudian lepas ni. Okey, lepas ni. Okey, syarat yang kedua, haul. Al-haul. Sepatutnya ada hawalan al-haul sampai atau genap. Hawalan ni genap. Hawalan genap kan. Al-haul genap setahun ataupun sampai 1 tahun. Jadi maksudnya kalau katalah unta tu 5 ekor. Unta dia dah 5 ekor. Salah seekornya, salah satu unta tu pula umurnya tak sampai setahun, maka tak wajib zakat. Dia sampai ke semua 5 ekor tu umur dia lebih 5 tahun. Barulah ke 5 ekor tu lebih 1 tahun, barulah kena zakat 1 ekor syah, kambing biri-biri, kan. Itu maksudnya cukup setahun. Zakatnya setahun sekali. Kemudiannya apa tu, mati seekor tinggal 4. Kan. Lepas tu dah lama tu 4 dah setahun setengah baru lahir seekor lagi. Jadi dah setahun setengah tak bayar zakat lah. Sebab apa? Tak cukup haul. Tak cukup nisab, sorry. Lepas tu baru lahir seekor lagi jadi 5. Tunggu setahun. Yang 5 ekor tu tunggu setahun dia bertahan. 5 ekor tu dah cukup setahun dia bertahan dengan jumlah 5 ekor, barulah dia keluarkan 1 ekor kambing biri-biri. Begitulah dengan bilangan-bilangan yang seterusnya. Kemudiannya al-milkut tam, mestilah milik dia sendiri binatang-binatang tu, bukan dia jaga orang punya. Bukan dia macam mana, dia sewa tanah untuk penternakan. Duit sewa tu katalah dia bela unta, dia bela apa tu, kambing dan lembu lah. Jadi duit sewanya, kalau dia bela lembu 1 tahun dia akan bayar dengan 1 ekor lembu, kan. Kalau kambing 1 tahun dia akan bayar 2 ekor kambing. Itu dia punya duit sewa. Jadi apa tu, jumlah kambing dia katalah 40 ekor. Pada hujung tahun jumlah dia memang 40 ekor, tapi dalam perjanjian dia telah mengatakan dia akan bayar sewa tanah penternakan itu dengan kambing setahun 2 ekor, maka tolak 2 ekor, 40 ekor tambah tolak 2 tinggal 38. Wajib zakat ke tidak? Tidak wajib. Mengapa tak wajib? Kan dia dah ada 40 ekor kambing. Ialah 40 ekor kambing tu keseluruhan. Tolak 2 ekor duit sewa tanah, tinggal 38. Milik dia sebenar hanyalah 38. Itu milkut tam. Milik dia yang sebenar ialah 38 ekor saja, maka tak wajib zakat. Tak cukup nisab. Okey. Okey. Tapi kalau dia ada 40 ekor kambing, salah seekor daripada kambing tu umur dia baru 10 bulan, tak sampai setahun lagi, tak sampai 12 bulan. Tapi biri-biri dia dah boleh makan dah tu, dah boleh sembelih dah. 10 bulan kan, kalau gigi dia dah gugur, gigi depan dia gugur, dah boleh sembelih makan dah tu. Jadi wajib zakat tidak? Sebab nisab bagi kambing ialah 40 ekor.
Jawapannya tak wajib zakat lagi sebab dia mesti semua jumlah kambingnya tu 40 ekor telah berumur lebih setahun, sebab dia ada haul. Haul ni genap 1 tahun peredaran dia menjaga ataupun menternak binatang tersebut. Genap 1 tahun. Kalau dia baru beli, walaupun kambing tu dah tua-tua, masalah dia baru beli tak sampai setahun lagi, dia pelihara kambing tu, belum wajib. Tunggu sampai genap 1 tahun Qamariyah, tahun Hijrah, baru dikeluarkan zakat. Okey. Al-an'am ghairu amilah, mestilah binatang yang dia ternak tu bukan yang digunakan untuk bekerja. Kalau Abdul Rahman bin Auf tu, kalau mengikut riwayat mengatakan bahawa dia punya unta bawa barang dagangan tu, kalau dideretkan, nescaya kepala kafilah dia tu, rombongan dia tu dekat Mekah, ekor rombongan dia tu dekat Madinah. Berapa puluh ribu ekor tu unta dia kan. Jadi walaupun banyak unta berpuluh ribu ekor, tapi semua tak kena zakat kerana digunakan semua unta tu untuk bawa barang, untuk bekerja bawa barang, perniagaan. Jadi tak kena zakat, kerana syarat wajib zakat ialah ayakuna ghairu amilah, antakunal an'am ghairu amilah, bukan digunakan untuk bekerja, memang dipelihara untuk makan. Okey. Kemudian as-saum, iaitulah dipelihara, dikandangkan ataupun dijaga. Ada orang yang jenis bela lembu, dia lepaskan aja dekat kampung, dia tak jaga pun, cukup bila dia nak, dia tangkap lembu tu, dia sembelih. Cukup tahun, bila nak korban, dia tangkaplah lembu tu. Lepas tu dia lepaskan lembu tu, dia makan segala-galanya harta orang kan. Orang tak boleh nak tanam pokok sebab datang lembu habis semua bersih. Jadi itu tidak saum, maka tak wajib zakat. Dia tak jaga pun lembu tu, dia lepas gitu je. Kemudiannya, kalau dia ada juga orang yang lepas ke hutan. Kalau dia lepaskan ke hutan, dia tak jaga, dia lepaskan hutan, dia lepas macam tu je. Tapi binatang al-an'am ni, walaupun dia lepas, dia tahu tuan. Jadi kalau tuan dia panggil, biasa dia datang kan. Jadi wajib zakat ke tidak yang main lepas dalam hutan tu? Kalau orang kampung biasa buat macam tu. Bela lembu, bela kerbau, dia lepas saja. Jadi tak wajib zakat sebab dia tidak saum. Iaitulah tidak menjaga tidak menjagalah, tidak menternak dia lepas saja. Nasib lah kalau nak hidup nak mati, nasib lah. Kalau ada rezeki ada, dia rasa nak makan, dia nak jual, dia tangkap, dia jual, dia sembelih, dia makan, gitu. Kalau tak ada rezeki habis gitu. Okey, boleh. Jadi nisab tadi kita dah, nisab al-an'am bagi lembu kita dah bercara tadi tu, iaitulah tambahan 5 4 kali, 5 5 5, 4 kali kan, 11 10 15 15 15 5 5 5 5 4 kali, 11 10 15 15 15, apa benda tu? Pertambahan nisab kan. Maksudnya 5 tambah 5, yang tambahan yang kelima tu, yang kelima tu jadi 10 kan, itu mula nisab baru. 5 tambahan kelima lagi, yang 5 yang kelima tu, iaitulah jadi 15, yang 15 tu nisab baru. Itu tambahan nisab kan, 11 10 kan. Tambahan yang ke-11 tu nisab baru, 10 tambah jadi 36, kemudian 10 tambahan yang ke-10 tu jadi 46. Itulah nisab baru kan. Jadi kita kena hafal apa tu, daripada binatang besar, unta, kecil-kecil kan, lembu, kambing. Lepas tu nisab dia, apa nisab? 55 tu nisab dia, pertambahan nisab dia untuk pergi kepada nisab baru kan. Pertambahan bilangan nak pergi kepada nisab baru. Tambahan bilangan binatang tu nak pergi kepada nisab baru kan. 5 tambah 5 nisab baru, tambah 5 nisab baru, tambah 5 nisab baru. Gitulah. Bakar pula.
30, 10, bermula dari 30. Okey, 30, 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10. Okey. Berapa tu? 10, 10. Sorry, salah. 10, 20. Ni 20. Yang kedua ni 20. 10, 10, 10, 10, 10. Okey. Jadi macam mana? 10, 20, 10, 10, 10, 10, 10. Okey. 10, 10, 10, 10, 10. Okey, 4, 5, 5 lah. Sampai situ. Okey. Okey. Jadi 10, 20. Jadi bermula daripada 30 ekor ni, dia punya zakat dia tabi'. Tabi' ni anak lembu yang 1 tahun. Masuk 2. Okey. Lepas tu tambah lagi 10, maka mula nisab baru. Yang tambahan yang ke-10 tu jadi 40 kan. Mula nisab baru kadarnya ialah musinnah. Anak lembu yang 2 masuk 3 kan. Okey. Jadi pertambahan nisab yang pertama tambah 10. 30 ni starting kan. Starting daripada 30. 10, 20. Tambahan kali kedua ialah 20 jadi 60. 60 ni yang nisab baru. Lepas tu 10, 10, 10, 10, 10. Okey. Sampailah 110. Okey. Ataupun macam ni lah. Okey. 110. 110 sampai 119. 9 ekor. Okey. Jadi nanti akan ada 120 kan. Bila 120 tambah 10 juga kan. Okey lah. Jadi macam ni lah. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 3 kali kan. 10, 10, 1, 10, 10, 2, 10, 10, 3. Okey, bila dah 120, berapa pula zakat dia? Tambahan yang kali ke berapa kira sendiri. Mazada ala dalika. Kalau lebih daripada ni dah masuk kepada 120, lebih pada kadar nisab ni, sampai ke tahap 120 ekor, mazada fi ala dalika iaitu 119, maka fi kulli 30 tabi'un. Jadi tambah lagi 30. Jadi 150 lah. 150. Yang ke 150 ni musinnatan wa musinnatan wa tabi'un. Campur tabi'un juga lagi. Sebab dia kata apa? Dia kata tambahan 30 ialah tabi'. Tabi'an. Jadi kalau pada jumlah ni, dia campur tabi', campur tabi'. Okey, tabi'. Itu bagi jumlah 120 kan. Jadi musinnatan wa tabi'an, 2 ekor musinnah campur 2 ekor tabi'. Itu bagi 150 ekor. Okey, kalau tambah 40 dia jadi apa? 160 lah.
kan. Maka tambahan dia musinnah. Jadi musinnatan campur tabi'an, jadi salasu musinnat campur tabi'an. Gitu. Okey, itu dia punya pertambahan nisab. Kemudiannya kadar kan. Kadar. Pada kadar pertambahan yang nisab yang pertama, nisab yang mula-mula, kadarnya ialah 1 ekor tabi', iaitulah anak lembu setahun, tak kira jantan betina. Bertambah kali pertama, iaitulah 10 ekor. Maka dia punya kadar ialah 1 ekor unta musinnah. Dan 1 ekor lembu musinnah iaitulah umur 2 tahun. 2 tahun masuk 3 musinnah. Okey. Kemudiannya daripada 20 tambahan kali kedua, daripada 40 ekor tambahan kali kedua, iaitulah tambahan dengan 20 ekor. Itulah nak kasih dia masuk nisab baru, tambah 20 ekor lagi, jadikan 60. Maka zakatnya ialah 2 ekor tabi'. 2 ekor tabi' ni 2 ekor anak lembu yang umur dia 1 tahun. Okey. Iaitulah 60 hingga 69. Lepas tu bila dia nak berubah pula nisab dia tu, tambah lagi 10. Jadikan 70. Yang ke-70 itulah yang mula nisab yang baru, iaitulah kadarnya tabi' campur musinnah, 2 ekor tapi umur lain-lain. 1 ekor yang umur dia tu setahun, 1 ekor umur dia 2 tahun. Sampai berapa ekor dia punya kadar dia zakat ni? Sampai dia bertambah lagi 10 ekor. Tambahan yang ke-10 itulah menjadikan dia 80. Kadar zakatnya telah berubah, iaitulah 2 ekor musinnah, iaitulah anak lembu yang umur 2 tahun, kan, 2 ekor. Okey. Sampai jumlah berapa ni? Sampai jumlah dia bertambah lagi 10 ekor lagi. Sehingga keseluruhan 90 ekor. Maka 3 ekor tabi'. 3 ekor tabi'. Salah satu atbi'ah. 3 ekor anak lembu yang umur setahun. Tu sampai berapa pula jumlah dia? Yang kadar dia 3 ekor atbi'ah ni, sampai dia bertambah lagi 10. Jumlah semua jadi 100. Maka kadar barunya ialah seekor musinnah anak lembu setahun dan 2 ekor tabi'ah. 2 ekor anak lembu yang setahun. Ini seekor yang 2 tahun dan 2 ekor anak lembu yang 1 tahun. Artinya jumlah 3 ekor. Lepas tu sampai berapa ekor dia punya kadar macam itu, sampai dia tambah lagi 10 ekor. Yang ke-10 itulah mula nisab baru, iaitulah kadarnya ialah 3 ekor juga, tapi 2 yang umur 2 tahun dan seekor yang umur setahun tabi'. Okey, itu dia punya nisab dan kadar. Boleh, itu lembu. Unta tadi kita tertinggal. Jadi pada tambahan 4 kali Okey, nak masuk tambahan yang kali kelima tu. Tambahan kali kelima 1, 5, 4 ni. Okey. Tambahan kali keempat lah. Tambahan kali ketiga dia masih pakai kambing. Tambahan kali 4 dia pakai anak unta. Tambahan kali kelima 11 ekor. Yang ke-11 tu mula nisab baru. Kadarnya ialah bintul labun. Bintul labun ni anak unta betina yang umur 2 tahun. Binti makhad, anak unta betina yang umur dia 1 tahun masuk 2.
Bintu labun 2 tahun yang masuk 2. Lepas tu sampai bila zakat dia ni? Sampai dia bertambah bilangan dia lagi 10 ekor, yang ke-10 tu baru masuk nisab yang baru, dan kadarnya ialah hiqah. Seekor anak unta yang umur dia ni 1, ni 2, ni mesti 3 kan. Hiqah ni mesti 3 tahun masuk 4. Seekor je. Tu sampai bilangan berapa unta dia? Sampai unta dia bertambah lagi 15 ekor. Yang ke-15 tu baru masuk nisab baru, dan kadar zakatnya ialah 1 ekor jaza'ah. Jaza'ah ni anak unta 5 tahun masuk 6. Seekor je. Sampai berapa ekor jumlah dia? Sampai dia tambah lagi 15. Iaitulah 76. Yang tambahan yang ke-15 tu, iaitulah yang ke-76 tu, barulah dia punya kadarnya 2 ekor unta yang labun. 2 ekor unta yang labun dia, labun apa dia? Umur 2 tahun yang masuk 3. Unta tu bintun, iaitulah anak perempuan, anak betina kan, anak unta betina. Okey, 2 ekor anak unta betina yang labun, yang 2 tahun masuk 3. Kemudiannya sampai bila? Sampai ditambah lagi 15 ekor, tambahan yang ke-15 tu barulah nisab baru yang kadarnya 2 ekor juga, tapi 2 ekor hiqah. Iaitulah 3 tahun masuk 4 tahun umur anak unta tu. Okey. Selepas daripada jumlah 120 ni jadi 121 kan. Jadi 121 ni mulalah zakat dia apa? Tambah lagi 1 bintu labun. Jadi hikotan campur bintu labun. Hikotan campur bintu labun. Bagi jumlah 121. Okey. Sampai berapa? Sampai lagi campur lagi 40. Kalau 40 ini 39 lah. 39 kat sini. Jadi yang ke-40 nya dekat bawah ni. Berapa jumlahnya? 121 campur 40, 161. Jadi mula 161 ni kalau campur 40 kan, mula dah dia punya kadar zakat ialah hikotan campur 1 ekor bintu labun, 2 ekor hikah, 1 labun, bintu labun. Kalau anak unta jantan ibnu labun, kalau betina bintun kan. Kemudian tambah lagi 50, maka tambah seekor lagi hikah, iaitulah ni hikah ni. Anak unta betina yang umur dia 1 tahun, bukan 3 tahun masuk 4 hikah. Okey, itu unta. Kambing pula mula zakatnya 40 sampai 120, berapa ekor tu? Bagi kambing pula nisab dia bermula daripada 40 ekor, maka wajib dikeluarkan zakat yang kadarnya 1 ekor kambing syah, 1 ekor syah kambing umur yang layak sembelih lah, yang layak sembelih. Kalau biri-biri tu gugur je, dia punya gigi depan dia tu ada yang 6 bulan pun dah gugur. Tapi kebiasaannya dalam lingkungan 8 hingga 1 tahun lah begitu. Biasa orang kira nak senang 1 tahun je lah. Itu bagi kambing biri-biri. Tapi kalau kambing selain biri-biri, dia kena 2 tahun baru dia layak disembelih, dan boleh dikeluarkan zakat daripadanya kan. Yang umur dia dah layak disembelih. Kalau kambing macam ni 2 tahun. Okey. Jadi daripada 40 ekor ni sampai berapa ekor kita nak keluarkan zakat tu? 1 ekor kambing sampai dia bertambah lagi 81 ekor. Baru masuk pada nisab yang baru yang jumlahnya 121 ekor, iaitulah pertambahan 81. Yang ke-81 ni lah
menjadikan jumlah dia 121 ekor. Masuklah nisab yang baru yang kadar zakatnya ialah 2 ekor kambing. Kan? Dia tambah lagi, bertambah banyak membiak-biak. Tambah yang kedua 80 ekor. Barulah dia masuk nisab yang baru, iaitulah jumlah mencapai 201 ekor. Maka kadar zakat ni ialah 3 ekor kambing. Dia tambah lagi 80 ekor. 80 ekor barulah dia masuk nisab yang baru. Berapa nisab yang baru tu? Iaitu pada bilangan 301 ekor. Barulah dia punya zakat tu bertambah menjadi 4 ekor kambing. Itulah cara nak kira nisab dan kadar. Nisabnya 40, kadarnya 1 ekor. Tambah lagi 81, masuk nisab baru 121. Kadarnya 2 ekor. Daripada kambing lah, kan. Tambah lagi 80, jadilah jumlahnya 201, kadarnya 3 ekor. Tambah 80 yang ketiga, 80 yang kedua lah. Tambahan kali pertama 81, tambahan kali kedua 80, tambahan kali ketiga 80, sampai jumlah dia 301. Maka kadarnya 4 ekor kambing. Jadi kambing ni tak mahal lah. Kalau dulu, sekarang kambing Masya Allah mahal. Kalau kambing janda pari tu dekat sama harga dia dengan lembu kan. Padahal kecil je kambing tu, tapi dia punya mahal harganya dekat sama dengan lembu. Induk janda pari sampai 4,000 lebih seekor. Lebih daripada 4,000 pun ada kan. Tengok saiz. Itulah. Okey. Syah, seekor kambing. Biasa syah ni jaz'atud da'n ni, jaz'atud da'n. Jaz'ah tu apa dia? Yang jaz'ah ni da'nun tu okey. Da'nun tu kambing biri-biri yang jaz'ah masuk 1 tahun. Laha sanah. Atau saniyah, bagi da'nun setahun, bagi ma'iz 2 tahun. 2 tahun saniyah bagi ma'iz iaitulah 2 tahun. Okey. Boleh? Jaza'ah bagi kambing ni tak sama dengan jaza'ah bagi unta. Jaza'ah bagi unta dia 4 masuk 5 5 tahun lah. 5 tahun lah kan. Dakhalat fil khamisah itu 5 tahun. Dah masuk 5 tahun. Tu bagi unta. Tapi bagi kambing jaza'ah tu ialah, bagi da'nun, bagi apa tu biri-biri, jaza'ah tu ialah 1 tahun. Okey. Okey, bintu makhad unta dah masuk 2 tahun. Bukan 1 masuk 2. Jadi makhad tu ialah umur dia 2 tahun. Jadi yang kita cerita tadi tu salah lah. Makhad ni 1 masuk 2 tu salah. 1 masuk 2. 1 masuk 2. Apa dia? 2 lah. 1 tu buang. 2 tahun. Yang masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun. Masuk je umur 2 tahun. Tepat-tepat besok dah 2 tahun 1 hari. Jadi masuk 2 tahun dia namanya makhad. Okey. Bintu labun yang masuk umur dia 3 tahun. Yang 2 masuk 3 tu, 2 tu buang, mengelirukan. Hiqah pula masuk 4 tahun. Bukan 3 masuk 4, bukan. 4 tahun terus.
masuk 4 tahun. Masuk 4 tahun. Umur dia dah 4 tahun dah. 4 tahun dah. Jaza'ah pula yang umur dia tu 5 tahun dah. Dah 5 tahun. Tepat-tepat besok dah 5 tahun 1 hari. Kalau 5 tahun lebih tu itu bagus lah. Cumanya kadar minimumnya umur dia 5 tahun. Bagi yang ni 61 ekor hingga 75 tu, maka kadar zakat dia jaza'ah. Jaza'ah, seekor jaza'ah. Jaza'ah tu apa? Satu ekor anak unta betina yang umur dia tu 5 tahun. 4 masuk 5 tu semua lupakan saja. Salah tu. Okay. Tabiat pula ialah anak lembu yang 1 tahun. Bukannya 1 masuk 2. Bukan apa saya cakap tadi. Umur dia 1 tahun. Musinnah tu yang umur dia 2 tahun. Jadi yang di sana tadi tu tabi' ni 1 tahun, musinnah 2 tahun, tabi'an 2 tahun, 2 ekor 2 tahun, tabi' siapa musinnah 1 ekor tabi' yang umur setahun, 1 ekor musinnah yang umur 2 tahun, musinnatan 2 ekor yang 2 tahun, 3 tabi'ah 3 ekor yang setahun, musinnah seekor setahun dan 2 ekor yang umur musinnah 2 tahun, tabi'an 2 ekor setahun. Okey. Okey. Bintu Makhat ni umur dia 2 tahun. Okey, Bintu Makhat ni 2 tahun. Labun ni 3 tahun. Hekah ni 4 tahun. Jaza'ah ni 5 tahun. Dia terus begitu je. Jadi 2, 3, 4, 5. Okay. Boleh? Itu nisab dan kadar. Hikmah. Hikmah zakat al-amwal, zakat harta. Yang pertama sekali tathhir minasyuh wa tazkiyatu nafsi min hubbid dunya. Jadi kita ambil macam ni lah. Tathhir minasyuh wa hubbud dunya. Kita ambil ni satu, potong, ambil ni satu. Okey. Susah ejah Okey. Ambil itu je. Yang dalam petak tu je ambil. Tathhir minasyuh wa tambah ada waw dan wa hubbud dunya. Syuh ni kerikut dan cinta dunia. Yang kedua, tadrib alal infaq wal ihsan bil ghair. Melatih diri untuk mensedekahlah, infak ni membiayai dan buat baik bil ghair. Tapi kalau kita tadrib alal infaq wal ihsan, takut nanti pentaksir dia bagi kurang markah. Jadi bagilah semua ni lah, jangan potong-potong lah. Melatih diri untuk mengeluarkan duit pembiayaan dan buat baik kepada orang. Bil ghair itu orang lain. Syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala atas pemberian Allah berbentuk harta. Nikmat berbentuk harta daripada Allah Ta'ala. Jadi tanda bersyukur kita bayar zakat. Okay? Yang keempatnya, tathhir lil amwal wa tanmiyatuha, bersihkan harta dan menyuburkannya. Yang kelima, majalabatun lil mahabbah, mendorong orang suka. Mahabbah ni suka, majalabah ni membawa kepada orang suka. Wa tanmiyatul ukhwah, dan menyuburkan tali persaudaraan. Okey, tanmiyatul iktisad, menyuburkan ekonomi masyarakat. Dhaman al-ijtimai, menjamin kemasyarakatan.
Jadi dia sini dia pendek. Bila pendek dia takut dia tak ada bayan. Bila tak ada bayan, sedangkan soalan hikmah dia kata bayin. Jadi kita jawab pendek-pendek. Jadi bila tak ada bayan nanti takut tak ada markah. Potong satu markah. Kan? Dia kata menjamin kestabilan, maksud sini masyarakat. Jadi orang akan tertanya macam mana. Bila tanya macam mana, berarti dia perlu pada bayan. Bila perlu pada bayan, maka kalau kita gunakan jawapan yang macam ni, takut nanti dia satu je markah dia. Sebab taksir kata macam mana. Bila macam mana tu maknanya tak ada bayan lah tu. Okey. Soalan dia kata bayin. Okey, saddul hajat, memenuhi keperluan. Ad-du'afa, orang yang susah, orang yang lemah. Wal muhtajin, orang yang dalam keperluan lah, orang yang memerlukan, orang yang fakir miskin lah, senang kalau kita tukar du'afa ni kepada fuqara, wal muhtajin masakin, fuqara wal masakin, ataupun fakir wal miskin, boleh. Saddul hajat, memenuhi keperluan, al fuqara wal masakin, boleh, halal. Taqrib at-tafawud, mendekatkan jurang. Tafawud ni jurang baina afrad, antara individu dalam masyarakat. Okey. Masail muta'alliqah, zakat amwal, zakat dakhal, zakat gaji. Jadi apa makna mal murad bi ad-dakhal, zakatul dakhal? Murad bi zakat dakhal ialah zakat al-kasab, zakat daripada pekerjaan, minal amal au mihan. Amal ni pekerjaan, mihan ni pun pekerjaan jugalah, pekerjaan tukang. Amal ni apa-apalah selain daripada tukang. Kalau tukang dia mihan. Tak juga, sama maksud. Jadi amal dan mihan ni sama lah, sama maksud, sorry. Okey. Jadi boleh potong ni. Zakat al-kasab, awra. Okey, sorry. Zakat kita potong ni lah. Zakat minal amal. Senang lah, sebab amal ni kita biasa jumpa. Alladhi akhadha syakhsun kulla syahr. Jadi mihan, rawatib ni gaji. Jadi oleh kerana maksud dia sama, kita potong dia. Zakat ni kita potong, ataupun macam ni lah, kita ambil zakat minal kasab lah. Sorry, kita ambil ini ya. Zakatul kasbi, zakat pekerjaan. Alladhi akhadha syakhsun kulla syahr, muqabil amalihi. Okey, ambil sini. Ni potong semua. Okay, ambil zakat kasab, pekerjaan yang seseorang akhadha, syakhsun seseorang mengambil, akhadha mengambil setiap bulan, muqabil amalihi, berbanding dengan pekerjaan dia. Oh, tak juga, salah kan. Ayat dia tu agak berpusing-pusing, jadi kita ambil gini lah. Zakat min, dia ambil macam ni, min. Au ni buang, ni buang, semua kasar ni buang. Okey, dia ambil zakat min rawatib. Min rawatib ambil sini, terus ambil sini, terus ambil tu. Okey, zakat min rawatib alladhi akhadahu syakhsun. Situ ambil ni buang semua.
Ambil zakat min ratib alladhi akhadhaha syakhsun kulla syahrin muqabil amalihi. Sebagai bayaran kepada pekerjaan dia. Itulah murad bid dakhal. Berapa nisab dia? Nisabnya ialah 85 gram emas. Maknanya dalam setahun tu, bila dia punya gaji dia katalah 85 gram emas, kata 20,000. Jadi kalau gaji dia setahun dalam 20,000, maka dia kena keluarkan 2.5% daripada gaji dia. Jadi kalau lebih 20,000, kata gaji dia setahun 30,000, maka keluarkan 25% sebagai zakat. Itu menurut sebahagian kecil ulama lah. Di Malaysia ada disyadangkan saja, tapi tidak diwajibkan. Okey. Tapi digalakkan lah. Digalakkan bayar zakat pendapatan. Itu zakat dakhal. Dakhal ni pendapatan ya. Kemudiannya zakat mudakharat, zakat duit simpanan. Al-mudakhar huwa al-mal al-faid min dakhal. Okey, jadi ini pun kena hafal juga lah, takut-takut ada soalan harta yang harta lebihan yang disimpan. Maksudnya kita tak guna duit tu, simpan masuk bank. Kan? Kalau guna, tak adalah kita simpan, habislah duit tu. Sebab dia berlebih, tu simpan masuk bank. Okey. Duit tu kena zakat. Kalau cukup setahun kita simpan dalam bank, kena zakat. Itu satu. Duit. Begitu juga dengan emas. Sekarang kan ada orang yang simpan dinar kan. Itu kena zakat tu setiap tahun tu. Kalau dia sampai nisab. Dhahab wal fiddah sama awraq al-maliyah duit. Okey. Jadi harta kalau berlebih kita simpan, kalau dinilaikan dengan duit, maka lebih 20,000 harta yang kita simpan tu, tak kira kata apa-apa pun, maka cukup setahun kena zakat. Harta, itu harta lah. Tanah macam mana simpan? Tanah kena zakat tak ada lah. Biasa apa lagi, apa-apa harta yang boleh dijual lah, macam mana tak dapat dibayangkan lah. Yang senang ceritanya emas, perak dan juga duit. Itu senang cerita. Yang ni tak dapat macam mana lah dia punya contohnya. Tak dapat dibayangkan lah. Tapi hafal je lah, al-malul faid, harta berlebih kan. Minad dakhal, daripada gaji. Harta berlebih daripada gaji. Apa tu? Duit lah kan. Harta yang berlebih daripada gaji yang disimpan dalam bank. Yang keduanya emas, perak dan awraq al-maliyah, itu duit kertas. Disimpan 1 tahun, kena bayar zakat. Okey, dah. Zakat ashum wal sanadat, zakat saham dan bond. Sanadat ni bond. Bond ni apa dia? Bond ni harta yang dicagarkan kan. Sanadat. Jadi ashum jamak saham, hakun milkiyatun juz'iyatun li rasimal. Saham ni ialah masuk saham lah, saham kan, satu juzuk, sebahagian dari kita tanam sebahagian daripada modal ke dalam satu syarikat kan. Modal tu banyak, jadi kita ambil satu saham sebagai tanam modal lah kat situ. Di syarikat musahamah dan syarikat saham lah. Tak kira apa-apa jenis saham lah. Kullu saham, semua saham adalah satu juzuk daripada harta modal. Satu juzuk daripada juzuk yang sama banyak. Contohnya syarikat Petronas, kita beli saham situ, satu saham harga RM1. Itu namanya apa tu?
ajza' mutasawiyah, juzuk yang sama, artinya satu saham tu juz'un min ajza', satu juzuk daripada juzuk tu harganya ialah RM1, semuanya sama kan. Jadi kita beli 100 saham RM1, 1000 saham RM1000, macam itulah. Jadi saham tu dikira harta pokok, harta modal kepada syarikat untuk berniaga, rolling perniagaan dia. Sanadat pula jamak sanad, ta'ahud maktub, perjanjian yang tertulis daripada bank atau syarikat ataupun kerajaan, li hamilihi bitasdid mablagh muqaddar min qardin fi waqtin muayyan. Ditulis kepada hamil seseorang ataupun satu syarikat untuk bitasdid mablagh muqaddar, untuk mendapatkan jumlah tertentu, muqaddar tertentu daripada hutang dalam tempoh tertentu. Jadi bank nak bagi pinjam, kadar duit dia tertentu kepada syarikat ke, kepada mana-mana ke agensi, kepada kepada satu entiti lah. Bank nak bagi pinjam jumlah tertentu berdasarkan kepada perjanjian yang bertulis bagi satu pihak, pihak hamil sanadat ni, pihak ni mendapatkan sanadat ni daripada hukumah ke, daripada syarikat ke. Jadi dia bagi pihak bank, jadi bank tengok, oh ya ada jaminan dia akan dapat kontrak, maka bank pun bagilah dia pinjam untuk tempoh, untuk jumlah tertentu, bagi menjayakan projek itu dan dalam tempoh tertentu. Jadi sebagai sanadat tu sebagai jaminan dia dapat kontrak, supaya bank dia percaya orang ni boleh bayar. Jadi jumlah tu dia ada kadar faedah yang tertentu lah, dia tetapkan oleh bank. Kadar faedahnya berapa, tempoh pinjamannya berapa, jumlah bayar pinjamannya berapa. Jadi sanadat tu kena zakat ke tidak? Sanadat tu ialah duit yang dia dapat hasil daripada jaminan bertulis tadi tu. Jawapannya, oleh kerana dia dah dapat duit tu, dia pegang dan dia boleh belanjakan, tasarufkan duit tu. Kalau cukup setahun dia pegang duit tu, jumlahnya cukup nisab, maka kena zakat. Walaupun duit tu ini bukan duit aku, ni duit bank, aku pinjam ni untuk buat projek. Masalahnya dia pegang duit tu. Bila dia pegang duit tu, dia punyalah. Dia boleh belanjakan. Jadi dia kena bayar 2.5%. Kalau dia tak kena zakat, nanti dia simpan lama-lama kan. Jadi dia pun enjoy. Jadi kalau dia zakat, bayar zakat, makin lama dia pegang, habis duit tu nanti. Sebelum habis, baik dia buat, siapkan projek tu cepat-cepat kan. Zakat hutang, dain. Dain marjuul ada. Jadi hutang ni ada dua. Satu yang marjuul ada, yang diharapkan orang bayar, wajib zakat. Fi kulli haul, setiap genap setahun. Kalau ghairu marjuul ada, yang tidak diharapkan orang tu bayar, entahlah orang tu tak ada harapan nampaknya, maka tak wajib zakat. Ada harapan, memang ada perjanjian setiap bulan dia bayar, maka kita wajib zakat pada jumlah hutang itu yang baki kan. Kalau nampaknya orang ni memang tak ada harapan, atau dia tak tahu ujung pangkalnya ke mana lagi tahu, maka tak wajib zakat. Zakat harta perhiasan al-hulliyu al-mubah, yang mubah, yang harus, perhiasan yang harus, isti'maluhu la yajib zakat. Jadi
perhiasan yang dipakai, yang mubah isti'maluhu, harus dipakai. Harus tu maksudnya yang harus dipakai itu maksudnya yang kadar perhiasan biasa, maka tak wajib zakat. Contohnya gelang, subang, rantai. Tapi kalau malam yablugh hadus al-israf, dah selagi mana tak sampai had membazir. Kalau fi urufin nas, pada ikut kebiasaan manusia, kalau dia haram istimal, iaitulah sampai mubazir. Contohnya pakai gelang sampai ke siku, ada rantai leher tu sampai dah jadi leher unta panjang itu, kaki itu gelang dia sampai ke betis, itu dah bukan, itu dah jadi haram pakai dia sebab dah melampaui batas. Maka yang itu semua kena zakat. Yang sekadar-kadarnya orang kata patut sebagai perhiasan, maka tak kena zakat. Pakailah situ asalkan dia patut kan. Kalau dah tak patut, melampau-lampau, maka dia jadi haram dan wajib zakat yang berlebih tu, fa yajibu fihi zakat. Okey, wallahu taala alam.